Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'annahu la yuqta'u as-salat illa al-qalb wal himar wal mar'ah. Bab 97. Yang terdatang dia bahawasanya tiada membatalkan sembahyang orang yang tiada tutupan di hadapan melainkan anjing dan kaldai dan perempuan. Manakala sekiranya dia sembahyang tak ada sutrah, tiba-tiba ada orang lalu depan dia, dekat dengan dia, anjing lalu, batal sembahyang dia. Ataupun himar lalu, batal sembahyang dia. Atau perempuan melintas, batal sembahyang dia. Ini mazhab ni siapa pakai? Tengok ni perbahasan dia ni. Kita mazhab kita tak batal. Dia kata, ketahui kira saudaraku telah bersalahan ulama. Mana benda ni ada ikhtilaf di kalangan ulama. Yang mujtahidin, mana ulama yang sampai taraf dia mujtahid mutlak. Ya, bawa mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, bawa fatwa mujtahid tarjih. Dalam mazhab Syafi'i paling banyak dan paling hebat bahasan fiqh ni. Ya, ahli ijtihad dipecahkan menjadi 3. Mujtahid mutlak, manis tambata bi qawaidih. Kalau bawa dia fatwa dan tarjih, manis tambata bi qawaidi imamihi. Dia berfatwa dengan kawaid imam dia. Ya, yang fatwa dengan ijtihad sendiri, itu panggil mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu ketua-ketua mazhab, imam-imam mazhab. Sini kita Imam Syafi'i. Bawa mutlak dipanggil mujtahid fatwa. Ya, Nawawi, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Bawa lagi mujtahid tarjih, Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Ya, itulah bersalahan ulama mujtahid atas anjing dan kaldai dan perempuan. Itu membatalkan sembahyang apabila ketiga ia menempuhi dan lintas di hadapan orang sembahyang dengan tiada dinding hadapan dia. Kita sembahyang tak ada sutra, tiba-tiba anjing melintas depan. Batal atau tidak sembahyang? Khilaf. Setengah ulama kata tak batal, setengah ulama kata batal. Orang perempuan melintas, bini dia melintas, pun ada khilaf. Setengah ulama kata batal, setengah ulama kata tak batal. Dan begitu juga kaldai, ya, himar dan melintas dalam keadaan kita ada sutra. Ya, hukum dia apa? Batal sembahyang, setengah ulama mengatakan. Tengok perbahasan dia ni. Ini benda mukhtalaf lah, benda ada khilaf di kalangan ulama. Maka ulama yang berpegang kepada zahir hadis Tirmizi ini batal sembahyang dengan 3 perkara. Iaitu hadis an Abdullah ibn Samit. Abdullah ibn Samit qala sami'tu Aba Zarin sami'tu Aba Zarrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sallar rajul wa laysa bainahu wa laysa mantri alaysa baina yadayhi kal akhirah kal akhiratir rajul au kawasitatir rihl qata'a salatah al kalb al aswad wal mar'atu wal himar. Faqultu li Abi Zar ma bal aswad min al ahmar wa min al abyad. Qala ya bna akhi ya bna ukhti sa'altani kama sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqal al qalbu aswadu syaitanun. Hasan sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Samit, katanya aku dengar akan Abu Zar berkata, ia Abu Zar telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sembahyang seorang laki-laki, begitu juga perempuan, padahalnya tiada di hadapannya dinding, tak ada sutra, ya, seperti buritan pelana unta, sekurang-kurang sutra tu tinggi dia, atau seperti kayu terpacak, tak ada juga di tengah, maknanya pelana unta itu pada tingginya. Dan saya memotong akan sembayangnya
oleh anjing hitam dan perempuan dan kaldai yang menempuhi salah satunya di hadapan seorang yang sembahyang itu, maka apabila didengar oleh Abdullah akan kata Abu Zar demikian, lalu hairan tak pernah dengar lagi anjing hitam lalu, perempuan lalu, himar lalu, batal sembahyang. Kalau sekali tak ada sutra, kalau ada sutra lalu depan tu tak ada apa. Jadi perkara dengar oleh Abdullah akan kata Abu Zar tadi pun hairan. Lalu kata, maka kataku bagi Abi Zar, ya Abu Zar, wahai Abu Zarin, apa pedulikan hitam daripada merah? Kenapa dikaitkan dengan aswad? Ya, man qata'a salatahul qalbul aswad. Kalau kata qalb anjing je, maknanya beza ke dikait dengan warna hitam? Dan daripada putih, ya kenapa tak kata putih hitam sama je kan? Yang ni apa farak antara anjing hitam daripada anjing warna lain, boleh ia membatalkan sembahyang dan lainnya. Maka tak kala didengar Abu Zar akan soal, dan itu lalu dijawabnya. Maka kata Abu Zar, ya anak saudaraku, sudahlah kamu tanya akan saya, ya akan sebagaimana aku sudah tanya Rasulullah SAW akan perbezaan anjing hitam dan anjing lain. Mu tanya sama macam aku tanya Rasulullah dulu, macam mana berbeza pula dikaitkan anjing dengan hitam pula, habis kalau tak hitam tak batal ke? Hingga jadilah ia membatalkan sembahyang tu, dia melintarkan batal sembahyang. Jadi kenapa macam tu? Maka sabda sampai bermula, anjing hitam itu syaitanun. Anjing hitam tu syaitan pun. Tu tuan-tuan jumpa anjing hitam kejauh, hei syaitan kejauh. Anjing hitam. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id dan Al-Hakam Al-Ghifari dan Abi Hurairah dan Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dan kata Abu Isa lagi bermula hadis Abi Zar radhiyallahu anhu, hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih kedua dalam Kitabus Salah. Baik, kan makna anjing, masalah anjing perempuan, ya dan perempuan membatalkan sembahyang kah? Tu batal tak sembahyang? Perbahasan dia. Ya saudaraku, kata Abu Isa Tirmizi, dan sungguhnya telah berjalan oleh setengah daripada ahli ilmu. Mana tengah berjalan masalah ni, mana sudah diamalkan masalah ni oleh setengah daripada ahli ijtihad kepada zahir hadis yang di dalam masalah itu, berkata mereka itu membatalkan akan sembahyang oleh himar perempuan dan anjing hitam apabila ditempuhinya di hadapan sembahyang tiada dinding. Tiada dinding, dia lalu melintas sam. Jawab dia apa? Batal sembahyang dia. Kemudian kata Imam An-Nawawi, ini mujtahid fatwa dalam mazhab itu, dan telah bersalah-salahan ulama pada ini hadis dalam masalah 97. Maka kata setengah mereka itu membatal ia akan sembahyang oleh anjing hitam, dan perempuan dan kaldai, mengikut zahir hadis tadi, yang menempuhi melintasi di hadapan orang sembahyang yang tidak ada sutra. Dan telah berkata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, membatal anjing hitam yang menempuhi di hadapan orang sembahyang yang tiada dinding, dan pada aku dipanggil syak pada batal atau tidak pada kaldai dan perempuan. Kalau kaldai perempuan tu maknanya aku syak lagi, bukan syak pada Nabi SAW tu hukum tu. Hadis tu sahih betul ke, ataupun makna dia macam mana, bukan syak pada Nabi SAW, tak nak tahu makna tu. Aku syak pada batal dia. Batal tidak ni, batal tidak perempuan dengan kaldai. Anjing hitam okey, sebab tu iblis. Kerana tiada datang pada anjing itu satu hadis yang menunjukkan tiada batal. Tak ada, semua kata batal.
Ada pun hadis yang menunjukkan perempuan tiada membatalkan orang sembahyang apabila melintas ia. Maka itu hadis yang sahih daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Sekiranya katanya sembahyang Nabi SAW dan aku tidur, hala ke kiblatnya, tiada jauh aku daripadanya. Ada. Kalau tak jauh tu Siti Aisyah ada. Kalau batal maknanya batal sembahyang. Nabi tak ada kata tak batal. Baik. Perbahasan itu jadi khilaf ulama. Ada aku tidur, hala kiblatnya tiada jauh aku daripadanya. Dan telah berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan jamhur ulama daripada salaf dan khalaf tiada batal sembahyang dengan sebab ditempuhi suatu daripada anjing hitam atau perempuan atau kaldai itu atau lain daripada mereka itu. Mazhab kita tak ada batal, tak ada kena-mena dia kata batal atau mazhab kita. Sebab apa? Tengok hadis lain tak. Semua ulama cakap kalau nak ikut macam ni. Tadi hadis ni ulama kata ulama lawan hadis, bukan, ada hadis lain pula. Ataupun mafhum hadis tu macam mana. Itu pun terkejap dia tengok hadis orang kata ada masalah lain, pum dia tadi. Tuan guru saya disebut kalau sekiranya imam mujtahid mutlak ni punya kalam berlawan dengan hadis, hendaklah kamu pakai kalam mujtahid mutlak. Apa maksud dia? Nak tanya maksud dia. Bukan makna tolak hadis tu. Makna kalam imam-imam mujtahid ni memang kalam yang keluar daripada hadis yang sudah dipaham. Itu maksudnya. Jadi kalam ulama mujtahid mutlak ni semua berpandu pada hadis. Cuma dia dah kupas benda tu. Macam ni kan. Saya zahir hadis macam ni, tapi ulama pakai ada hadis lain pula. Yang lebih sahih ke atau sebagainya. Kadang-kadang hadis tu mansuh, kadang-kadang banyak masalah lagi. Bukan maknanya kita kata kalam ulama lebih apa? Lebih hebat, lebih tinggi pada martabat kalam Nabi, bukan. Makna kalam ulama mujtahid itu maknanya hukum yang telah ditapis daripada hadis-hadis sahih. Itu maksudnya. Dia dah ambil. Yang ni kita ambil matan betul, kita tak tahu apa makna. Dan ada hadis lain ke dan sebagainya. Sebab tu benda ni bukan kerja kita nak istimbat. Istimbat hukum ni kerja mujtahid. Yang tak sampai hukum ni kalau nak istimbat tu kan mujtahid tu mujtahid namanya. Yang banyak mujtahid yang tak nak makan mazhab macam-macam. Surah i'rab pun tak reti kan. Baik, sekarang dia kata di sini masalah 99, satu lagi. Masalah anjing perempuan kaldai tidak membatalkan kesalahan, kenapa? Bagaimana takwil dalam hadis kata batal kan? Macam takwil tadi satu, perempuan tadi masalah iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sekali. Itu menandakan tak batal. Pada mazhab yang mengatakan tiada batal, kata Imam Nawawi mujtahid fatwa ni, dan telah mentakwil akan segala anjing hitam dan perempuan dan kaldai dalam hadis pada masalah 97 itu atas kendaknya dengan apa? Batal itu yakni batal setengah pahala sembahyang dan jadi kurang sempurna dengan sebab kerana masyghul hati dengan sebab 2-3 perkara tadi. Itu. Batal makna batal apa? Batal pahala sembahyang tu makna batal dengan makna kurang. Ada gangguan, satu takwil. Dan bukan kendak batal hadis itu, iaitulah tiada terpakai semua sembahyang dan tak sah, bukan? Dalam hadis pun ceritakan ni, orang yang mengumpat ketika dia puasa, maka batallah puasanya. Batal puasanya. Maka batal tu bukan batal di puasa, batal pahala puasa. Puasa tu syarat rukun dia cukup sah. Itu nak dipaham betul. Setengah-setengah hadis kan adalah wajib, tapi ulama kita tak wajib. Yang hadis sahih, ghuslul Jum'ah wajibun. Lapar wajib tertonggeng huruf waw, alif, jim, ba. Mandi pada hari Jumaat tu wajib ala kulli muhtalimin, atas orang yang dah bermimpi. Apa maksud dia? Laki-laki yang sudah balik nak pergi sembahyang Jumaat wajib mandi. Tiba-tiba dalam mazhab Imam Syafi'i kata sunnatun muakkadah, sunat yang kuat dituntut. Kenapa tak kata wajib? Padahal dalam hadis terang-terang kata wajib. Kalau macam ni kita nak pakai hadis seorang memang kata mestilah wajib, terang. Jadi fi'lus sahabat tengok. Dia tarjihkan dengan fi'lus sahabat. Ketika Sayyidina Umar tengah membaca khutbah,
lalu masuk Sayyidina Osman. Ya, dia tu duduk tadi, wajah dia tu wajah orang tak mandi. Ya, masuk rumah mantu itu kan. Jadi Sayyidina Umar dia sound atas mimbar tengah baca khutbah, "Ya Osman, kau dah mandi ke?" Sayyidina Umar digarang kan. Sayyidina Osman kata, "Tak, hari ni tak mandi." Dia pun tu baca khutbah. Bermaknanya dua sahabat ni jamin syurga kan, bukan jalan-jalan. Bermakna kalau makna ada wajib itu dengan makna asli, asal makna wajib, sudah tentulah apa, Sayyidina Osman tak buat benda tu. Bila ditegur mesti dia keluar balik, atau Sayyidina Umar mesti apa, balik kau jangan hentak orang kayu ni. Sayyidina Umar dia garang kan, Sayyidina Umar tu maknanya. Sayyidina Umar diam, Sayyidina Osman pun tak bangkit pergi mandi. Jadi perbuatan sahabat itu memalingkan makna wajib di situ dengan sunnatul muakkadah. Ya, mana bahasa Arab macam-macam dah ni. Masa gini kadang gini makna dia. Tu. Allah. Berpakar bahasa dah ni. Kalau Imam Syafi'i tu dia ambil bahasa sampai turun pergi kawasan Badiah pendalaman tu. Ya, dia nak congkit bahasa Arab yang betul-betul dah ni. Kalam-kalam ni. Kemudian diistimalkan kalam ni mana tempat mana. Oh, semua nak ambil kira dah ni. Ya, sebab nak mengeluarkan mafhum pahaman yang betul. Kalau tidak pakai zahir hadis itu habis. Sedangkan hadis itu maksud lain kan. Dan setengah ulama mendakwa dengan apa? Nasah hadis. Tu. Hadis ini kata hadis ini mansuh, dinasahkan hadis ini oleh hadis lain, iaitu sabda Nabi sallam, la yaqta'u salatul mar syai'un. Tu. Mana tidak batal. La yaqta', tidak putus salatul mar'i, ya, ataupun la yuqatta'u, ya, tidak diputuskan salah tu salat mar'i syai'un oleh satu. Aqta yuqti'u, boleh baca la yuqti'u, tidak memutuskan salatal mar'i, akan semayang seorang tu syai'un oleh satu. Maaf, dia punya fa'il belakang boleh juga itu. Iza sahal mana sahal i'rab, ya. Tidak memutuskan akan semayang seorang syai'un oleh satu. Bermakna apa? Satu tak diputuskan. Tidak membatalkan akan semayang itu oleh suatu, yakni yang menempuh orang yang semayang tiada dinding di hadapannya tak batal, cuma tak afdal je lah kalau tak pakai sutrah. Dan sabdanya pula wa idra'u mastata'tum, ya, idra'u wadra'u mastata'tum, dan tolak oleh kamu akan orang yang menempuhi antara orang yang semayang dengan dinding sekuasa kamu. Mana bisa tolak, ya, tak kata batal. Jadi semua benda-benda macam ni merupakan apa? Perbahasan ulama, ya. Maka perkataan nasa itu tidak diterima kerana nasa itu tidak jadi ia, melainkan kerana uzur menghimpunkan. Jadi setengah ulama pula dibahas lagi, tak boleh kata nasa tak, sebab kalau tak boleh himpun baru kita nasa. Sekarang boleh himpun tak ni? Jadi cari himpun dulu, ya. Dan muafakat antara segala hadis dan mentakwilkannya, dan kita ketahui tarikhnya, ya, baru dia boleh nasah mansuh. Kalau kau tak tahu tarikh pun tak boleh nak nasah mansuh. Mana dulu kendian, dia yang kendian menasahkan yang dahulu, ya. Contoh dalam hadis kan kita ucap dan semayang sunat kita angkat jari kan, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Mazhab Syafi'i angkat, hadis sahih. Mazhab Maliki lain dia goyang, asyhadu illallah dia gerak, hadis sahih. Jadi bila dua-dua hadis sahih, pergi cari mana dahulu mana kemudian. Kalau dapat tahu mana dulu kemudian, maka yang dahulu tu menasahkan yang kemudian. Yang kemudian maknanya menasahkan dahulu. Mana yang angkat tu kalau kata kemudian, maka pakai yang illallah. Bila ulama hadis cari tak jumpa tarikh, tak dapat tahu mana dahulu kemudian antara dua hadis, dua-dua sahih, maka lepas, pakailah pilih. Maka Imam Syafi'i pakai illallah. Mazhab lain dia goyang. Jangan kita pegang tangan ni pula, hoi, kau ni apa Parkinson apa? Gerak-gerak jari. Mana ada hadis sahih tu. Jadi maknanya apa? Bila tak jumpa tarikh, serah. Sekarang kalau kata nasih dengan mansukh, mana tarikh ni? Mana dulu mana kemudian? Kalau tak tahu tarikh, tak sah kata nasih dengan mansukh. Macam-macam ulama bahas ni. Kemudian kata boleh himpun lagi baik, ya, kita himpunkan. Macam Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran,
Ya, bacalah apa yang mudah daripada Al-Quran. Okey. Dalam hadis pula, la salata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tak baca Fatihatul kitab, surah Fatihah. Macam mana nak impun hadis ni? Ada kita nak nasah, kata apa, hadis nasahkan, baca ayat ni. Tak boleh juga. Jadi oleh kerana tu himpun dua. Maknanya baca apa yang mudah, maka yang mudah tu Fatihah. Dua-dua tu pakai. Ya. Kalau baca Al-Fatihah tak ada orang boleh baca, tu baling dengan gola. Kalau Fatihah tak boleh baca, kalau kata Baqarah tu ya dah panjang kan. Jadi kita himpunkan hadis cara dia. Kalau tak boleh, baru tengok tarikh. Kalau memang dulu nak menasahkan, yang kena menasahkan dulu. Itu keadaan dia. Maka di sini tiada tahu tarikh. Mana kata nak sah nasi mansukh? Tak tahu. Ulama hadis cari tak jumpa tarikh. Mana dulu kendian. Dan tiada unsur muafakat, tiada unsur, tak ada unsur muafakat antara segala hadis ni, dan mentakwilkan dia. Bahkan ditakwilkan dia atas barang yang telah disebutkan tadi. Situ bahawasanya hadis la yuqti'us salatal mar'i syai'un. Tapi hadis nak tidak, itulah bahasan ulama tadi. Jadi hukum bila hukum sini hukum dan dipanggil hukum ijtihadi. Ya, kalau kata wajib, wajib ijtihadi. Kalau haram, haram ijtihadi. Ya, dia ada bentuk ijtihad dan bentuk qat'i. Ya, itu perbahasan para ulama. Itu perlu kepada ulama yang membahas. Dan babu maja'a fi salatin fi saubil wahid wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina wa ala Muhammad. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.